Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy untuk Mingguan Amaz, dan seperti biasa mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara untuk arena teknologi sepanjang minggu ini. Pada hari Isnin, Samsung hadir dengan penawaran kemas kini harga baru untuk beberapa peranti pintar mereka. Antara model yang dikemas kini adalah Samsung Galaxy Z Fold 2 5G yang kini berharga RM6,999. Spesifikasi ringkasnya, ia hadir dengan dual skrin 6.2 inci untuk skrin luar dan 7.6 inci pula untuk skrin yang boleh dilipat. Bukan itu saja, Samsung Galaxy A12 pula boleh dibeli pada harga RM699. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ditawarkan pada harga RM1,799 dan Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi pula berharga RM1,499. Lazada pula mengumumkan penawaran perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan menerusi Lazad Bazaar bersempena Ramadan. Melaluinya, anda boleh melakukan tempahan sebelum jam 4 petang dan akan menerima pesanan sebelum pukul 7 malam pada hari yang sama. Setakat ini, perkhidmatan ini hanya boleh diakses di kawasan Shah Alam, Subang dan juga TTDI. Aplikasi The Nur dijangka akan menampilkan medium pengajaran kanak-kanak iaitu The Nur Kids. Ia dilihat akan hadir dengan informasi berkenaan 99 nama Allah dan juga pembelajaran asas jawi. Dalam teknologi Malaysia, pihak polis di Negeri Sembilan telah pun menumpaskan sebuah sindiket melombong kripto wang Bitcoin di Bahau. Menerusi serbuan yang dilakukan, PDRM, SEAL dan juga TNB berjaya merampas 150 mesin melombong bernilai RM380,000. Xbox Singapura kini telah mengubah nama akaun sosial mereka kepada Xbox C. Hal ini sekaligus memberikan gambaran yang mana ia akan digunakan bagi tujuan pemasaran di Asia Tenggara. Setakat ini tidak diketahui lagi sama ada konsol Xbox ini akan memasuki pasaran tempatan atau sebaliknya. Bukan itu saja, Apple juga dijangka akan membuka Apple Store Malaysia yang pertama seawal tahun 2022. Ia dikatakan akan dibuka di The Exchange yang merupakan sebuah pusat membeli belah yang terletak di tengah-tengah Tun Razak Exchange. Buat masa ini, perbincangan di antara Apple dan pihak The Exchange dilaporkan masih belum muktamad. Pada hari Selasa pula, Google dijangka akan menghentikan operasi Google Play Movies and TV pada 15 Jun kelak. Dengan ini, segala kandungan dan juga proses jual beli kandungan akan diintegrasikan terus menerusi aplikasi YouTube. Mengenai teknologi komputer riba pula, Microsoft mengumumkan penawaran Surface Laptop 4. Untuk pengetahuan anda, komputer riba ini dikatakan akan menjadi pesaing kepada MacBook Air yang mana ia menampilkan pilihan chip Intel dan juga AMD. Setakat ini, ia ditawarkan untuk pasaran Amerika Syarikat terlebih dahulu. Aplikasi pasport vaksin IATA akan diuji dalam penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jeddah pada 19 April ini. Pasport ini digunakan bagi mendapatkan pengesahan negatif COVID-19 dalam ujian PCR oleh syarikat penerbangan Arab Saudi. Seterusnya, Vive kini telah pun diambil alih oleh Pine Labs yang merupakan firma dari India. Nilai yang dibeli adalah sekitar $45 juta yang mana Pine Labs sebelum ini adalah salah satu pelabur di Vive. Menerusi pengambil alihan ini, ia membolehkan Vive terus memperluaskan penawaran dan mengukuhkan kedudukan mereka di India. Grab Holdings dengan kerjasama Altimeter Growth Corp pula mengumumkan yang mana mereka ingin melakukan penyenaraian awam di Amerika Syarikat. Nilai awalnya adalah sekitar $39.6 bilion dengan suntikan pelaburan termasuk pemodalan nasional berhad. Malah, Grab dijangka akan didagangkan di Nasdaq di bawah nama dagangan Grab. Pada hari Rabu pula, firma antivirus Dr. Web telah menyenaraikan sebanyak 538,000 peranti Huawei telah memuat turun aplikasi yang mengandungi perisian hasad Joker. Perisian ini telah mengakibatkan pemilik peranti melanggar perkhidmatan berbayar secara tidak disedari. Jadi, bagi anda yang menggunakan peranti Huawei, pastikan anda memeriksa sama ada anda pernah memuat turun aplikasi berbahaya ataupun sebaliknya. Oppo pula minggu ini menawarkan Oppo A35 untuk pasaran China. Ia merupakan peranti Oppo A15 yang dijenamakan semula yang dilengkapi skrin 6.52 inci serta dikuasakan chip MediaTek Helio P35. Untuk berita teknologi tempatan, Digi menyediakan penawaran internet khusus yang dinamakan PAS Internet Sahur. Ia dilengkapi akses data 100GB pada harga RM7. Untuk menggunakannya, anda boleh melayari internet bermula jam 3 pagi sehingga 7 pagi setiap hari. Shopee pula hadir dengan ciri baharu untuk pengguna Shopee Pay menerusi Deals Near Me.
Penawaran ini beroperasi sekiranya pengguna membeli voucher diskaun serendah 5 sen. Seterusnya, anda boleh menembus voucher ketika melakukan pembayaran selain turut boleh menerima pulangan tunai. Seterusnya, hari Khamis kita telah melihat pelancaran untuk beberapa peranti terbaru daripada Sony. Antara model yang telah diperkenalkan adalah Sony Xperia 1 Mark III dan juga Sony Xperia 5 Mark III. Kedua-duanya membawakan janaan chip Snapdragon 888 dan juga bateri 4500 mAh. Apa yang membezakan antara kedua-dua peranti ini adalah saiz skrin yang sedikit kecil dan tiada sensor 3D TOF untuk Xperia 5 Mark III. Bukan itu saja, Xperia 10 Mark III turut diperkenalkan. Dari segi spesifikasi, ia dilengkapi chip Snapdragon 690 yang menyokong rangkaian 5G dan juga kamera utama 8, 12 dan 8 megapiksel. Sony mengatakan akan mula masuk peranti bermula Julai kelak yang didahulukan dengan peranti Xperia 1 Mark III. Di samping itu, TCL kini mengumumkan penawaran siri TCL 20 iaitu TCL 20L, TCL 20L Plus dan TCL 20 Pro 5G. Untuk spesifikasi, TCL 20L dan 20 Plus hadir dengan janaan chip Snapdragon 662G dan kamera dengan sensor utama 48MP untuk versi L dan 64MP pula untuk versi L+. Sementara, versi Pro pula menawarkan chip Snapdragon 750G dan kamera utama 48, 16, 5 dan 2MP. Seterusnya, Samsung pula telah melancarkan pelan pelindungan Samsung K Plus pada harga bermula RM55 setahun. Melaluinya, pengguna tidak lagi perlu risau mengenai kerosakan kerana ia menawarkan jaminan sehingga 2 tahun atas kerosakan yang tidak disengajakan ataupun kemasukan cecair. Pembayaran zakat fitrah kini boleh dilaksanakan melalui BOS. Ia kini telah dibuka kepada 6 lagi negeri iaitu Selangor, Kedah, Pahang, Sabah, Negeri Sembilan dan juga wilayah Persekutuan. Sarawak pula hadir dengan Sarawak Rural Broadband Network (MySRBN). Ia merupakan pelan pendigitalan ekonomi yang menyasarkan untuk mengatasi masalah internet di kawasan pedalaman. Ia dijangka akan menawarkan liputan di lebih 45,000 rumah dengan kelajuan 30 Mbps. Luno mengumumkan yang mana mereka kini menyimpan lebih daripada RM1 bilion aset digital bagi penggunanya. Antara kripto wang yang ditawarkan di Luno adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple dan juga Litecoin. Dan akhir sekali pada hari Jumaat, ZTE Exon 30 Pro dan ZTE Exon 30 Ultra telah dilancarkan secara rasmi. Kedua-dua peranti menggunakan chip Snapdragon 888 dan juga dilengkapi quad kamera dengan sensor utama 64MP. Apa yang membezakan peranti adalah kadar segar semula yang lebih tinggi dan bateri yang lebih besar untuk versi Ultra. DJI pula melancarkan DJI A2S untuk pasaran tempatan. Ia merupakan sebuah drone compact yang boleh dilipat selain dilengkapi sensor image yang lebih tajam dan juga gimbal yang membolehkan rakaman yang stabil. Ciri lain yang ditawarkan adalah Hyperlight untuk penggambaran malam dan juga Master Shot. Google pula telah hadir dengan ciri time-lapse di Google Earth. Menerusi video yang diperlihatkan, ia menunjukkan perubahan muka bumi dari tahun 1984 sehingga 2020 termasuk 800 video untuk 3 lokasi di Malaysia iaitu Kuala Lumpur, Segamat dan juga Johor Bahru. Ia turut hadir dengan stories yang menunjukkan aktiviti manusia yang telah mengubah permukaan bumi. Akhir sekali, SKMM dalam proses memuktamadkan pemberian tender bagi perkhidmatan capaian jalur lebar menerusi satelit. Projek pancaran internet melalui satelit ini dijangka siap sekitar bulan Oktober 2021 yang mana menawarkan perkhidmatan Wi-Fi secara percuma kepada rakyat Malaysia pada kelajuan purata 35 Mbps. Jadi itu sahajalah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans. Ikuti video Mi Vacuum G10 untuk ketahui apa yang menarik mengenainya. Sampai saja ke karpet, ia akan menggunakan mod kuasa yang kuat kerana ingin menyedut karpet-karpet ataupun habuk-habuk yang melekat pada bulu-bulu karpet. Bukan itu saja, anda juga boleh mengetahui adakah Xiaomi Mi 11 Lite benar-benar berbaloi? Memang saya dah biasa dengan high-end gaming, tapi bila saya pergi ke peranti ni, saya main permainan yang sama, turun ke medium masih lagi boleh menikmati permainan yang memuaskan. Cuma expectation tu kena keep it lower, turunkan bar anda rendah sikit. Dan anda juga jangan lupa saksikan apakah yang menarik pada peranti Poco F3. Dengan tambahan bola sokongan MIUI seperti mode Sunlight, ia boleh menaikkan lagi kecerahan menggunakan perisian sahaja.